Keganasan rumah tangga, apabila kita sebutkan saja isu ini, pasti wanita ataupun isteri yang anda bayangkan. Tetapi tahukah anda, lelaki ataupun kita panggil suami juga boleh menjadi mangsa dera? Ini nak beritahu kepada anda semua yang mana sepanjang PKP lebih 5 lelaki ataupun suami ini merupakan mangsa dera yang dilaporkan. Tapi segelintir ada juga tidak dilaporkan, malah dirahsiakan. Apakah sebenarnya berlaku kepada mereka? Pastikan bersama dengan saya hari ini tentang isu dera lelaki. Transparency. Kalau suami didera oleh isteri tu, saya tak pernah dengar lagi lah. Jarang berlaku lah. Jarang berlaku. Maybe benda tu ada tapi tak dipublish dekat umum lah. Saya percaya memang kat sini, kat Malaysia ni lah, memang ada isteri yang mendera suami. Perkara itu terjadi disebabkan oleh isteri lebih dominan dalam rumah tangga. Mungkin dari segi isteri yang banyak menyumbang, dari segi tenaga dan juga nafkah lah. Kalau dia terlalu mengawal sehingga menyebabkan suami rasa tertekan, nak keluar pun tak boleh, sedangkan suami dah selesai menjalankan tanggungjawab seadanya kat rumah, jadi saya rasa itu satu bentuk penderaan emosi kepada suami lah, sehingga mengongkong segala pergerakan suami, dan perkara itu tak patut dilakukan oleh isteri, kena saling toleransi. Terima kasih kepada anda yang senantiasa setia bersama dengan kami dalam Transparency. Satu topik yang cukup menarik perhatian ramai di luar sana. Derita suami. Tidak mendera tapi didera. Okey, saya nak kongsikan kepada anda semua yang mana Esko Kesihatan Kebajikan Pemberdayaan Wanita dan juga Keluarga Selangor, Dr. Siti Mariah Mahmud pernah berkata setakat Julai 2020, lebih daripada 5 lelaki menjadi mangsa penderaan dan juga keganasan sepanjang PKP. Kan? Tercengang kan? Saya pun sama. Tak apa. Kita geng, okey? Lelaki yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga ini, mereka ini berusia di antara lingkungan 18 hingga ke 60 tahun dan yang menarik perhatian ramai, menurut beliau lagi, terdapat banyak kes yang mana ia tidak dilaporkan, malah dirahsiakan. Itu yang kita nak ungkaikan kenapa benda ini semuanya berlaku. Dan Alhamdulillah, terima kasih kerana hari ini saya dapat kembali lagi bersama dengan tetamu kita makin lama makin sigap. Masya Allah, selamat datang Dr. Hazli Zakaria, our pakar psikiatri dan juga pakar psikoterapi, juga merupakan Presiden Persatuan Psikiatri Malaysia sejak tahun 2018. Alhamdulillah. Welcome back. Terima kasih atas jemputan sekali lagi. Terima kasih. Hari ini kita berdua saja. Oh ya ke? Tapi mungkin sebab Farah hari ini nampak macam kombinasi antara Era dan Zainal Zain. Wow. Saya rasa macam bersama dengan dua. Saya baru nak dera you, tapi tak terus tak jadi. Terus saja. Okey, sebab pasal topik hari ni, sajalah kita nak relaxkan dulu. Orang kata pembuka bicara sebagai seorang suami, 20 tahun perkahwinan. Betul. Masya Allah, congratulations. Terima kasih. Hari ini, sebelum you datang ke studio kami pada hari ini, apakah bantuan ataupun masakan yang you lakukan bersama dengan isteri? Dengan isteri? Di rumah. Okey. Bangun-bangun, Alhamdulillah pembantu dah sediakan. Okey. Pembantu saya bagus. Dia buat nasi lemak macam dia macam kat kedai? Jadi saya bantu isteri makan. Makan bersama-sama. Masya Allah. Jadi Farah tahu tak, untuk satu keluarga tu, untuk kita masing-masing sibuk kan? Betul. Untuk makan bersama-sama itu bukannya satu masa yang kita dapat hari-hari kan? Betul. Jadi kena ambil kesempatan itu. Itu juga orang kata secara tidak langsung, ia sebenarnya adalah salah satu benda orang kata bantu-membantu. Betul? Tak ada orang kata, you ni tak bantu pun isteri masak. I bantu. Satu lagi saya bantu apa? Bantu makan benda makanan yang dia tak habis Dah makan. habis. Faham. Bantu. Jadi sebab itu jadi macam ni. Okey, tapi bila kita dah nampak kemesraan suami isteri itu, yalah bila kita sebut pasal topik hari ini kan, tang mananya datang pasal dera suami ni? Tang mana, part mana? Bila kita sebut pasal penderaan itu sendiri. Penderaan rumah tangga itu sendiri. Soalan Farah ni kan macam Farah seolah-olah tak percaya benda tu berlaku.
Saya bukan tak percaya. Ah. Dia macam umpama Macam tak logik kan? selalu you yang Ah. kasar dengan I. Tak kalah I nak kasar dengan you. Contoh dia macam tu. Jadi sebab itu benda ini sebenarnya ada. Macam yang statistik yang Farah cakap Ya, itu. betul. Tetapi bagaimanakah orang yang didera itu mahu untuk memulakan cerita, nak bagi tahu. Sebelum dia nak cerita pun dia rasa dah malu dah. Yelah. Kan? Faham. Jadi benda itu yang berlaku ada, mungkin tidak sebanyak isteri yang didera, tapi ada. Okey, bila kita sebut tentang jenis-jenis penderaan ni kan, kalau kita bila sebut pasal penderaan rumah tangga, sinonim sangat dengan wanita. Betul. Dari segi selalunya fizikal. Mental dengan apa yang dilihat dan sebagainya contoh. Tetapi macam untuk lelaki ni, jenis-jenis penderaan kepada suami ni. Yelah, saya ni insan yang lemah. Unless kalau saya sejenis yang mempunyai fizikal yang lebih besar daripada suami, mungkin saya logik lah kot saya nak pukul suami. Betul. Tapi setakat mana saya nak pukul suami yang mengatakan itu adalah dera? Tetapi di rumah ada pinggan mangkuk. Di rumah ada lesung batu. Di rumah ada blender, dia boleh baling. Okey. Tak ada. Maksudnya Make sense fizikal, juga. Betul. fizikal, dera dari segi fizikal mungkin berlaku. Tetapi saya rasa tidak banyak. Tidak lebih banyak adalah penderaan dari segi emosi, dari segi seksual saya rasa mungkin lagi kurang lah. So maknanya dia ada berapa sekarang ni? Kita selalunya kita bila deraan ni kita boleh kata fizikal, emosi, seksual dan neglect, yang mana dia tidak dapat tak dapat hak-hak yang dia itu. Jadi dia pun itu dikira penderaan. Itu juga dikira penderaan? Contohnya macam untuk kanak-kanak kan, kalau kanak-kanak dia abaikan, tidak ada siapa yang ambil tahu di mana dia tinggal, apa dia makan, dan dia tidak diberi pergi ke sekolah. Dan itu dah ada penderaan juga itu. Sebab terabai, terbiar, itu pun adalah satu penderaan. Suami yang terabai. Suami yang yang sering tidak meminta tapi tak dapat. Yang ada balik kerja penat ni, yang makanan hari ni macam mana yang buat masalah sendiri. Terabai. Okey. Itu dari segi makanan lain. Kadang-kadang minta tapi tak dapat juga. Jadi boleh, kalau jadi kita nak kategorikan itu adalah deraan ataupun tidak, orang yang kena itu, pemangsa itu, apa pandangan dia, apa dia punya perasaan dia, adakah dia rasa sudah teraniaya, sudah dikasari, sudah dicabuli dia punya sama ada dia punya kuasa, dia punya hormat tu sudah tidak ada, dan hak-hak dia sudah diberi ataupun tidak. Okey, bila kita bercakap macam ni, terfikir saya, adakah kalau saya nak katakan bila lelaki ataupun suami ini yang mempunyai isteri yang queen control. Okey. Is it automatically? Okey, sebenarnya yang Farah kalau jadi isteri queen control ke tidak? Saya jadi isteri yang misali, insya-Allah baik. Ikut cakap suami. Tapi nanti tahu hari-hari suami masak. Yelah saya ni, saya kemas. Defensif. Okey, tak ada. Tapi betul. Bila kita sebut pasal queen control, everybody knows that she's a queen control. Okay. Adakah kebarangkalian untuk si suami ini menjadi mangsa dera juga? Okey, soalan yang amat bagus Farah, sebab queen control, kadang-kadang kan kalau isteri tak jadi queen control, tak jadi kerja. Nak harapkan suami itu dia tak buat. Jadi kadang-kadang disebabkan oleh itu isteri kena menjalankan tugas-tugas sebagai queen control. Okey. Tetapi macam saya kata tadi, kalau ada setengah pasangan suami tak kisah pun kena queen control. Betul. Malah pada Dia dia kata suka. dia suka. Oh, pasal dia isteri dia sayang sangat dekat dia, ambil tahu semua ni, bekal disediakan. Betul. Padahal isteri dia takut nanti dia makan break jumpa orang lain. So tak adalah. Faham. Jadi, tapi kalau suami itu rasa tak apa, tidak ada keterkesan daripada dikontrol, dikawal oleh suami, tidak ada. Tetapi kalau dia sudah rasa kebebasan dia sudah disekat, setiap 5 minit telefon kena ni, jadi itu dah kata dah boleh jadi penderaan tu. Baik. Sebab kita nak berehat seketika, saya nak mempersiapkan diri saya dengan senaman-senaman mempertahankan diri. Apakah kaitannya? Kita akan kembali selepas ini. Semuanya dalam Transparency. Betul juga.
Bagi pendapat saya yang itu tak ada masalah. Sebab gaji ini daripada suami dan isteri merupakan asas tulang belakang kepada satu rumah tangga. Penceraian adalah jalan yang takhir. Tapi memang kita tahu tak digalakkan. Dan bagi saya pula penceraian adalah bukan jalan yang terbaik. Rumah tangga ni kalau isi rumah itu cukup dari segi makan, pakaian ataupun keperluan, saya rasa isteri boleh terima. Kecualilah masalah-masalah yang di luar daripada itu. Itu dia. Penderaan terhadap suami, pandangan daripada masyarakat luar di luar sana. Yang mana kita akan teruskan lagi sebab tadi kita dah membuat persiapan. Wah. Untuk mempertahankan isteri-isteri yang mendera. Isteri-isteri yang mendera. Mungkin ada sebenarnya mereka ni tidak sedar mereka mendera. Oh, baru dah defend dah tu. Dah mempertahan dah isteri-isteri yang mendera. Saya bukan nak defend sebab saya duduk fikir lah kadang-kadang mungkin mereka ni macam tak sedar yang mereka mendera tapi sebenarnya mereka mendera. Kita akan kongsikan juga cara-cara mereka mendera. Contoh-contoh tadi kita dah cakap dah tadi tu kan. Okey, saya nak tanya tentang gaji isteri lebih besar ni. Daripada suami. Kebetulan isteri master, ada PhD, ada degree, suami SPM, diploma ataupun mungkin lebih sedikit rendah ada pencapaian isteri daripada pendidikan. Soalan yang amat bagus, Farah. Boleh tak saya tanya soalan kepada Farah? Okey, silakan. Saya cuba wakil. Okay, baik. Bagaimana kalau bakal suami Farah tidak sekaya Farah, tidak sepopular Farah, tidak seberjaya Farah? Okey. Bolehkah Farah menerima? Saya, okey. Ui, ni untuk rancangan aku ni maknanya. Okey, sejujurnya, I'm ever ready to let go most of it. In fact, saya preparekan diri saya sendiri. Maknanya dari segi contohlah keretanya, saya dah pastikan kereta saya pun kecil saja. Macam tu. Jadi sacrifice lah. Jadi saya sacrifice sebab saya masih lagi kancil saya. Contoh. Jadi maksudnya Farah takut mencabar ego suami itu. Saya kena faham sebagai bila dah kahwin nanti. Nampak? Sebagai isteri saya kena pastikan hak suami itulah. Jadi sebab itu apa yang saya nak cakapkan ialah apabila isteri itu bergaji lebih, berpangkat lebih, berpendidikan lebih tinggi, selalunya mereka tidak akan jadi yang mendera selalunya. Bukan itu sebab utama, ada sebab lain. Selalunya dia akan jadi macam Farah tadi. Cuba untuk tidak menggugat keegoan lelaki itu. Dan selalunya apa daripada pengalaman saya tengok datangnya selalunya kalau isteri itu lebih kurang suami itu lebih kurang pada isteri, suami itu akan tergugat dan dia seolah-olah akan menunjukkan yang dia masih berkuasa dan kadang-kadang mereka itulah yang boleh menjadi pendera. Jadi tidak semestinya. Jadi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan isteri menjadi pendera, bukan sekadar di faktor gaji yang lebih besar, pangkat yang lebih dan tahap pengajiannya juga. Okey. Kalau macam tadi kita ada bagi contoh dari segi contoh-contoh penderaan yang mengabaikan. Maknanya kemudian suami balik, suami tanya mana makanan, tak ada makanan, tak nak tanya saya sihat ke, how's my busy, you know that kind of thing. Tapi contoh penderaan lain, macam mana tu? Macam mana yang saya nak bagi terangkan dekat kawan-kawan saya dekat luar sana yang saya tak tahu saya dera suami. Macam tu. Bagaimana kalau membuatkan suami itu rasa dia tidak menjalankan tanggungjawab dia sebagai suami terbaik apabila suami itu dibanding-bandingkan dengan suami kawan-kawan dia yang lain? Bagaimanakah dia apabila suami itu rasa terhina apabila dia hanya boleh bawa keluarga dia bercuti di Legoland padahal keluarga lain boleh pergi Universal Studios seberang tambak. Kalau ibu bawa pergi Tasik Shah Alam pun saya okey. Jadi apabila suami itu terasa yang dia sudah dihina, dia maruahnya sudah dijatuhkan, hak-haknya itu sudahlah tidak diberi. Dia pula itu diperlekehkan, membuatkan dia rasa jatuh maruah dan harga diri. Bukankah itu satu penderaan, Puan Farah? Cik Farah. InsyaAllah. Doa-doa. So maknanya, yelah, bila kita sebut pasal penderaan ini tidak semestinya ia menjadikan satu objek untuk you katakan
bila kita membaling barang secara fizikal, itu sahaja. Dia lebih sebenarnya. Jadi kita kata, adakah suami itu sudah tercedera dari segi fizikal, sudah tercedera dari segi emosi, walaupun tidak nampak, tapi tak nampak luka, betul, tapi parutnya sudah ada. Ya. Okey, tapi selalunya juga kita kalau lihat isu rumah tangga. Selalunya dengan kes-kes rumah tangga ini, apabila isteri yang kita dah tengok terang-terangan, jiran pun dia selalu kena jerit, bergaduh je hari-hari. Ada berlaku perselisihan faham, namun isteri selalu tak nak bercerai. Disebabkan anak, disebabkan dan sebagainya. Tetapi lelaki juga ada yang masih lagi tidak mahu berpisah. Betul. Disebabkan walaupun dia didera. So, komennya macam mana? Betul. Sebab kan kesan apa yang berlaku kepada mereka yang didera itu. Sama ada, tidak kisah sama ada dera itu berlaku pada lelaki atau pada perempuan, kesannya sama. Dia menyebabkan orang yang didera itu sudah hilang keyakinan diri. Sudah tidak, harga diri yang sudah tak ada. Jadi, bagaimana mereka mahu mencari pasangan yang lain? Dia fikir kalau dia sudah bercerai, keluar daripada ini, adakah lagi orang yang nak? Sebabnya dia dah rasa dah tak ada harga diri. Dah tak ada confident nak untuk ni. Self-confident dia dah low dan sebagainya. Jadi sebab itu yang diorang masih lagi setia sebab terpaksa. Sebab diorang takut kalau diorang lari ataupun keluar daripada keluarga, rumah tangga ini, dia tidak ada pilihan lain. Okey, basically kan macam kalau perempuan pun selalu bercerita dengan girlfriend dia orang. Macam lelaki dia tak berkongsi dengan... Macam mana dia nak cerita? Lelaki menangis bila dia punya football team dia kalah. Dia tak menangis sebab... For men, they don't share that kind of thing? Okey, dia share, tapi share benda-benda yang bukannya private kan? Bukan benda-benda peribadi kan? Sebab dia share dengan apa dia minat, apa yang dia orang share. Dia orang share apa yang dia rasa tidak akan dilabelkan sebagai sesuatu yang menjatuhkan imej dia orang juga. Jadi macamlah. Tapi the best person, katalah memang perlu share jugalah. Ini hal-hal peribadi kan, private person. The best person to share is who? I mean, adakah ahli keluarga dulu, ibu bapa dia dulu? Ialah sebab sama juga dengan perempuan. Ibu bapa dulu ataupun kawan baik ataupun terus ke pusat kaunseling. Okey. Jadi itu yang nak pergi ke pusat kaunseling pun Farah, bagaimanalah nak mulakan cerita. Nanti mesti dia kata, tuan datang sebab apa? Saya didera. Macam mana tu? Saya sebenarnya datang lepas tu nak kan buat dia kata, laporan. minta IC, saya nak tulis. Oh amboi. Tu dia. Mungkin ada perasaan malu, mungkin ada perasaan takut. Ini kita akan cuba huraikan sebentar. Buang perasaan malu tu supaya anda tidak didera. Berani ataupun tidak anda melaporkan. Kalau you akan laporkan ke tidak? Yes or no? Yes. Wow, kita akan kembali sampai di segmen you atau tidak dalam transparansi. Bagi saya lah, kalau saya sebagai kawan kan, kawan saya kena dera apa semua, saya sebagai kawan saya boleh bagi dia nasihat. Sebagai contoh lah, salah satu contoh ni nasihat macam untuk kadang-kadang ni kita ni keganasan ni bukan dalam macam segi penderaan. Kadang-kadang dalam mental ke, emosi apa semua pun ada satu keganasan rumah tangga juga. Saya menjaga tepi kain orang ni, untuk saya lah tak berapa nak bagus sangat sebab salah satu ni kadang-kadang itu macam dia orang punya personal punya masalah kan. So untuk saya tak berapa nak elok sangat.
Yap, kembali lagi bersama dengan kami dalam Transparency hari ini berceritakan tentang penderaan suami. Dan tak salah kita nak kepoci. Wah, straight away. Tak salah kita nak kepoci, tapi ada caranya. Itu dia. Kita sekarang ni nak cerita tentang stigma lelaki. Okey. Selalunya kita pasal kalau lelaki kena gagah. Lelaki kena selalu yang standard lah. Okay, ada lelaki adalah pemimpin, of course semestinya. Lelaki adalah kena yang gagah. Lelaki tak boleh menangis. Betul. Tetapi kalau kita lihat sekarang ni rata-rata dekat social media ramai yang ekspreskan diri mereka bila menonton drama-drama di TV. Bila kalau sedih tu sedih betul, siap sampai nangis, tak puas hati. Jarang kita tengok dulu. Tapi sekarang ni saya rasa lelaki lebih terbuka. Bila ada juga masih ada lelaki yang tidak terbuka untuk menunjukkan sisipan sedih, sisipan tu. Macam mana tu, doktor? Betul, lelaki dah semakin terbuka. Tetapi bagaimana keadaan di sekeliling lelaki itu? Adakah sudah terbuka juga? Kalau dia orang terbuka tetapi orang lain masih lagi ada stereotip itu lagi. Betul. Masih masih stigma, kekal kan? lah. Jadi dia orang sebesalah nak terbuka ke nak tutup sikit kan macam mana. Jadi betul lelaki sudah makin terbuka tetapi saya rasa masyarakat kita masih lagi tidak begitu terbuka seperti yang kita harapkan. Sudah ada perubahan, contohnya dari segi macam membawa balik duit kalau dalam isi rumah tu kan. Sekarang ni isteri dan suami sama-sama berkongsi. Tetapi masih lagi kerja rumah tidak sebegitu contohnya. Jadi kadang-kadang tu ada lagi yang masih mengekalkan tradisi yang kita rasa tidak lagi relevan. Jadi kita kena fikir seimbang ke tidak perubahan dan stereotip yang masih lagi kekal. Dan itulah antara satu sebab yang menyebabkan lelaki yang didera ini tidak mahu tampil ke depan. Faham. So, yelah, satgi kan kalau bercerita dengan kawan lelaki takkanlah kau macam you are somebody in your company, dengan keadaan sosial you sangat orang pandang tinggi. Saya bagi contoh Johnny Depp. Johnny Depp Dia kena kan? Dia kena. Ialah siapa sangka dengan orang yang sentiasa dipandang tinggi, peminat ramai, pelakon yang hebat. Mula-mula isteri yang mengatakan dia didera, tetapi setelah beberapa orang kata siasatan, it shows that Johnny Depp yang didera. Betul. Jadi benda itu sebabnya kadang-kadang orang yang didera itu dia tidak sedar pun benda itu berlaku. Jadi bagaimana dia nak mendapatkan pertolongan? Tadi saya tertarik dengan yang katakan bagaimana dia nak membantu rakannya yang didera, yang memberi nasihat. Kata memberi nasihat betul boleh, tetapi kadang-kadang kita tak tahu nak bagi nasihat apa pun. Dan kadang-kadang nasihat itu dia orang tahu pun apa yang nak dinasihati, dia orang dah tahu dah. Contohnya apa yang boleh bantu ialah apa kata kalau kita sama-sama pergi ke tempat yang boleh menolong. Kalau pergi seorang malu. Kalau bawa satu kumpulan bola sepak pergi yang untuk melaporkan yang didera kan, tidakkah dia rasa lebih selesa? Ni datang secara berjemaah ni kenapa ya ramai ni ya? Tak ada, kami saja nak rasa experience dan nak meluahkan. Why not? I mean, maybe an idea, tak perlu datang dalam 11 orang. Mungkin datang dalam 5 orang. Betul. Jadi sekurang-kurangnya membantu dari segi praktikal, dari sokongan moral support itu yang diperlukan. Okey, sebelum kita nak pergi ke segmen ini, atau tidak? Okey. Berdebar ni. Berdebar. Please Farah tolong jangan dera. Sebelum Transparency kita ada segmen ya ataupun tidak. Tapi satu soalan dulu sebelum kita ke segmen tu. Tentang suami zalim ni. Sebab yelah bila apa yang suami kawan-kawan pun melihat, ni kita balik kepada kawan-kawan jugalah. Kawan melihat isteri you buat macam ni, you ni zalim lah. Ataupun macam isteri menzalimi ke? Isteri menzalimi. Lepas tu kadang-kadang you ni mengasari isteri. Tak naklah, macam benda macam itulah. Perkataan suami zalim tu sendiri. Adakah kalau pernah juga suami zalim ini menjadi mangsa dera? Suami zalim ataupun suami zalim ini merupakan punca untuk jadi itu yang saya kata tadi, apabila berlaku kes-kes penderaan yang mendera itu pun kita kena tahu apa sebab-sebabnya orang itu menjadi pendera. Dan orang yang didera itu kita kena faham juga, kenal di orang itu kenapa dia membenarkan diri dia didera. Jadi salah satunya mungkin sebab dia pernah dizalimi. Tidak semestinya dizalimi dalam rumah tangga, itu pernah dizalimi sewaktu dia membesar.
Ya. Contohnya. Ini dari institusi keluarga sebelum inilah. Ya, Betul. mungkin dah pernah dikecewa, dah dia pernah yang mana dia telah di mana dia ikut saja apa orang tu kata dan tiba-tiba didera oleh pasangan sebelumnya, oleh dia Betul. dalam keluarga itu dia menyaksikan bagaimana dan dia tidak pernah pun ada yang lihat sebaliknya. Betul. Dan dia kata memang itu, dia ingatkan dalam keluarga itu benda itu kebiasaan. Betul. Itulah norma Ya, kehidupan dia. Ya, dan dia tidak tahu. Ya. Jadi dia akan meneruskan lagi tradisi itu. Sampaikan orang yang sekeliling sedar. Dan tadi pula orang sendiri nak cuba campur. Tak boleh jaga tepikan orang. Jaga tepikan, you jangan kepoci sangat. Betul. Jadi sebab itu, nak jaga tepikan orang ni pun kita kena tanya dulu apa tujuan kita nak jaga tepikan orang tu. Dia jaga sebab nak tolong basuh kain dia ke, ataupun nak tunjuk kain kita yang lagi cantik ke, ataupun apa tujuan sebenarnya. Sebabnya kadang-kadang kita perlu ambil tahu, sebab itulah kehidupan bermasyarakat. Sebabnya penderaan ini perlu dihentikan. Itu yang penting. Walaupun bilangan yang kecil, kita jangan merebak. Ya, penderaan sama ada penderaan terhadap isteri, terhadap suami, terhadap anak, terhadap sesiapa sahaja, terhadap orang tua. Semua penderaan perlu dihentikan. Full Yap. stop. Ya, itu saya kata ya. Pejuang kan? Saya pejuang. Ya, pejuang. Betul. Nampak sangat pejuang tu lelaki hari ini. Okey, ya. Okey, betul. Saya pasti anda dekat luar sana ramai yang macam excited. Saya boleh nampak riak wajah anda di luar sana. Tak kisah sama ada menonton secara di TV ataupun di gadget dan sebagainya. Okey, baik. Kita nak ke soalan ya atau tidak. Okey. Ini adalah soalan-soalan awesome kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami. Setiap episod kita ada soalan awesome daripada mereka-mereka di luar sana. Out of box question. Panel harus menjawab ya atau tidak. Okey. Minum dulu. Sila. Saya pun nak minum dulu. Nervous sebab soalan-soalan ni. Anda dekat rumah pun boleh menjawab juga ya. Okey. Bersiap sedia soalan pertama. Okey. Membantu isteri masak tidak merendahkan martabat seorang suami. Ya. Oi, kuatnya kat rumah tu. Baik. Suami yang patuh kepada isteri adalah suami misali. Suami yang patuh kepada isteri adalah suami misali. Oh, soalan ni atau. Oi, kat rumah jerit juga. Ya, tidak. Okey. Lelaki tidak boleh hidup tanpa wanita, tetapi wanita boleh hidup tanpa lelaki. Oh. Awesome question. Soalan tu ya, no. Ya, no. Okey. Zaman sekarang ni isteri lebih ego dari suami. Sama ego kot. Tapi saya dengar kat rumah tu kata ramai kata ya tu kenapa tu? Jangan gaduh. Okey, faham. Gaduh, berbalak antara suami isteri yang tengah menonton. Okey, gerakan masculinism perlu diperkenalkan untuk mempertahankan hak-hak lelaki. Tidak. Tak perlu sebab man is already masculine, right? Ya. Okey, sibuk pula. Okey, Malaysia perlukan Kementerian Hal Ehwal dan Kebajikan Lelaki. Oi, ramai yang kata Dan ya. boleh. Dan pastikan menteri adalah wanita. Ramai yang kata ya. Wow. Ada olahan di situ ya. Okey, yang terakhir, lelaki idaman hanyalah mitos. Tidak. Tidak Kenapa wanita kat rumah tu ramai menjerit ya tu? Sabar. Oh, sebab wanita high expectation. High expectation. Ekspektasi. Wanita pula terhadap lelaki idaman mereka. Kita akan kembali selepas ini. Transparency. Lelaki Pada pandangan saya, kenapa lelaki tak buat laporan, mungkin lelaki dia ada satu perasaan macam dia akan menjatuhkan maruah dia. So macam kalau mungkin kawan dia tahu kalau macam dia ni dikasari oleh isteri ataupun dibuli isteri, so martabat seorang lelaki tu mungkin akan jatuh lah bila dia buat report polis. Saya rasa yang paling utama ego seorang lelaki. Ya, tak nak rasa rendah diri kan. Tak nak rasa dimalukan oleh kawan mereka, saudara mara mereka lah. Berkaitan isteri mengasari lelaki itu dayus, pada saya lebih kurang sama, boleh dikatakan dayus juga.
Sebab kalau ikutkan dalam apa orang kata perhubungan perkahwinan, supposed to be perempuan kena menghormati lelaki lah. Baik abang. Itu dia kata-kata mereka di luar sana, dan kembali lagi bersama dengan kami dalam Transparency. Masih lagi panas berdebat bercerita tentang penderaan suami ni. Bukan mendera tetapi didera. Dan in fact hari ini ramai juga lelaki juga mengatakan bukan I tak nak pergi mengadu. Segan. Betul. Saya sebagai seorang lelaki. Betul. Tapi tadi doktor pun ada cakap kalau katalah berkongsi dengan kawan-kawan dan ajak satu geng bola sepak tu pergi sama-sama, hilang sedikit malunya. Betul. Okey, soalan saya pula untuk kali ini, perlu ataupun tidak saya, contoh saya pula, saya isteri yang mendera ni pergi berjumpa dengan pakar kaunselor. Apabila saya sedar, saya sebenarnya mendera suami ni, tapi tak apalah, dera je lagi. Satu, ataupun yang si suami ni, si suami kata nampak melihat yang awak asyik dera saya ni, jomlah kita pergi kaunselor. Perlukah pergi bersama-sama? Okey. Oh, bagus. Soalan yang bagus, Farah. Contoh saya. Jadi, kalaulah isteri yang mendera itu sedar yang dia sudah terlebih, layanannya itu sudah sampai ke tahap penderaan, kalau dia ada, kita panggil insight, dia punya understanding, itu memang patut dia berjumpa untuk mendapatkan nak tahu apa yang buatkan dia macam ni, sebab saya pasti dia pun tak nak, sebab bukan naluri kita menjadi pendera kan. Yep. Dan kalau si suami yang didera itu pun kalau boleh memanglah, tapi bukan mudah. Jadi adakah patut mereka datang sebagai satu pasangan untuk mendapat macam kita bantuan? pergi ke kaunseling pejabat agama dan sebagainya. Betul, untuk kaunseling sebagai couple. Ini agak tricky sikit, Farah. Sebabnya kenapa? Kalau dia pergi berjumpa kaunselor sebagai satu pasangan, yang mendera itu selalunya akan dominan kan? Dan dia akan cakap dia akan cuba membela diri dia dan membuatkan orang yang didera itu terus rasa memang dia layaklah didera itu dan terus rasa bersalah, dan jadi proses itu untuk membuatkan yang pendera itu sedar kesalahan akan menyebabkan dia terus rasa layak untuk mendera. Dan lebih yang kita tahu juga, orang yang didera itu takkan dia nak cerita, dia takut balik nanti memang melayang lagi lah. Ada satu drama lagi lah. Betul. Jadi dia tidak akan menceritakan sebenarnya. Jadi pada peringkat awal saya rasa berjumpa sebagai pasangan itu tidak berapa, tidak membantu. Tapi selepas itu boleh. Selepas masing-masing mendapat tempat untuk mereka untuk bercerita, dapat daripada kaunselor, dapat daripada clinical psychologist, kalau psychiatrist pun boleh sebenarnya untuk dia nak mendapatkan bantuan. Okey, macam you ni doktor adalah pakar psikiatri. Dari pengalaman doktor lah sepanjang patient ataupun pesakit-pesakit ni datang berjumpa dengan doktor, memang dia datang je terus macam, doktor saya ni memang masa dera lah, isteri saya dera. Do they go straight to you say that ataupun selepas itu baru you mengetahui? Selalunya mereka datang dengan masalah-masalah lain. Tak boleh tidur. Dia datang dengan masalah di tempat kerja. Tempat kerja dia kononnya ada bos yang tak faham dia. Padahal bos dia tu macam wife dia kat rumah. Jadi selepas temu janji sesi yang seterusnya, kadang-kadang sampai sesi keempat, baru dia akan cakap. Bila dia orang dah boleh tidur balik, dah mula rasa ni, dan dia yang lagi penting yang dia tahu yang orang yang dia nak ceritakan itu tidak akan melabel dia orang, nak not hakimi. judging you, and then dia dah ada trust. Dia nak rasa yang orang ini boleh sekurang-kurangnya orang ini mendengar tanpa judgement. Jadi sebab itu pentingnya apa yang kita perlu ialah kebolehan untuk kita mendengar tanpa kita menghakimi dan menyebabkan orang itu rasa tidak dibantu. I think this is very good orang kata nasihat juga kepada kita sebagai kawan-kawan kat luar. Kalau ada kawan-kawan yang nak bercerita, kita dengar je. Betul. Kita janganlah baru nak cerita, kau ni. Jangan boleh tak nak cerita dengan kita. Betul. Dia akan buka pekung tu secara bukan sendiri. Mudah kan untuk kita betul. ni. Tapi sebenarnya dia orang memang nak cerita. Jadi kita kena memberi peluang dan kita tengok, dan kita kena suspek. Kalau contohnya orang yang ada masalah minum arak kan, kadang-kadang itu yang dia orang tu adalah cara untuk dia nak cope, dan dia orang datang sebab nak kononnya nak berhenti. Lepas tu ada juga masalah, banyak yang datang masalah tengok porn, ketagihan pornografi. Jadi kita tengok
ada ni. Tapi dia tak akan datang dengan saya didera dengan isteri sebab merayu-rayu untuk dapat tak dapat. Dia tak akan datang dengan itu. Okey, faham. Dan kadang-kadang dia datang dengan masalah seksual untuk mendapat itu. Desire dah turun. Dia datang. Tapi kita kena bertanya. Tapi jangan terlalu cepat juga. Betul. Sebab nanti dia akan lari. Faham. Kita kena main tarik tali sikit-sikit. Sebab itulah doktor pakar sebenarnya. Masya Allah, nak jadi doktor ni bukan senang ni. Hebat doktor. Okey, ada juga yang berkata tentang masyarakat, kawan-kawan. Bila kita mendengar, tadi doktor ada sebut pasal kita perlu mendengar bila kawan-kawan kita bercerita. Sebab kalau kita tak mendengar, asal kawan nak bercerita, kita potong. Betul. Tapi bila kita nak mendengar, kita pula terlebih excited. Bila kita terlebih excited satu hal, kita pula macam, oh ya cerita ni, kita pula pusing kat belah sini. Kau tahu, benda tu of course lah tak boleh berlaku. Peranan juga. Betul. Sebagai kawan. Betul. Jadi sebelum apa-apa kan, kalau ada kita rasa kawan kita nak tu kan, jiran, kita kena cari tempat yang sesuai dulu. Tempat yang sesuai, kita kata okey, asal dia cakap apa-apa, boleh tak kalau kita jumpa sekejap lagi dekat sini yang orang lain tak ada dengar. Oh, dia kata dia ni betul-betul nak dengar ni kan. Contohnya. Jadi kita beri keutamaan dan bagi, kita panggil safe space juga. Safe space tu, tempat tu kenalah. Tak bolehlah dekat Starbucks. Lagi kan orang sebelah pun nak mendengar, semua nak mendengar. Semua orang dengar. Takkan nak bisik. Lelaki pula bisik-bisik kan. Betul-betul. Keadaan juga memainkan peranan. Betul. Dan macam Faris cakap tu, air muka. Bila dia mula cakap betul, kita buat terkejut. Terus dia tak cerita. Aku kena lepas tu kita heading. Ekspresi muka kita pun penting. Betul. Apa? Kau memang layak dipukul. What? Okey, itu itu saya akan kongsikan kenapa ada orang yang mengatakan apabila orang melihat satu situasi ni dan dia berkata kau memang layak dipukul isteri. Woi, ni macam nak membela wanita lagi ni. Semuanya selepas ini dalam Transparency. Laki pukul perempuan jadi isu. Kalau perempuan pukul laki, orang tak kisah. Ataupun kalau orang tahu, dia jadi bahan lawak lah. Orang gelak aje. Macam apa benda kena pukul dengan isteri. Macam lembik lah kau ni. So benda tu mindset orang lah. Kita kena, kerajaan kena create something yang boleh ubah mindset masyarakat. Sepatutnya at least ada lah. Sebab lelaki pun perlukan juga satu pihak yang prihatin dekat dia. Dengar apa yang dia perlu cakap. Sebab lelaki ni kadang-kadang kita tak tahu apa yang dia fikir. Kadang apa masalah dia kita tak tahu. So kena ada satu kebajikan yang boleh handle lelaki punya mungkin tanggapan dia, apa opinion dia tentang hidup dia, apa-apa pun lah. Tapi at least ada lah kebajikan untuk lelaki. Okey, itulah pendapat mereka di luar sana tentang isu kita pada hari ini, penderaan suami. Bukan mendera tetapi didera. Okey, tapi tadi sebelum kita berhenti berehat, saya cakap memang padanlah kau didera oleh isteri. Oh, itu dia. Saya ni sebenarnya saya olahkan balik sebab ini adalah benda yang saya baca dan saya tonton juga satu rangkaian televisyen di Amerika buat satu kajian. Pasangan suami isteri keluar daripada restoran nak tengok apakah pandangan reaksi masyarakat ni. Keluar-keluar je suami isteri ni bergaduh, suami marah, isteri marah pukul. Tindakan orang lelaki ataupun masyarakat cepat tahan suami. What happened? Kenapa nak jangan marah-marah? That is what happened. Apabila suami memukul isteri. Tapi bila mereka buat satu lagi uji kaji, keluar daripada restoran yang sama, isteri bising-bising, menjerit-jerit, pukul suami, hentak suami. Orang di sekeliling hanya memandang. Malah ada wanita yang sedang menonton itu mengatakan, memang patutlah dia dipukul. Mesti dia buat sesuatu. Betul. Jadi seolah-olah lelaki lah. Ya. Reaksi mereka pun hanya sekadar menonton. Sebab suami, dia ada macam mungkin disebabkan pelik. Macam mana tu, doktor? Dan kita dah assume
kita dah buat tanggapan memang salah lelaki. Kalau tidak takkanlah perempuan tu nak Betul. pukul. Dah kau buat itu loh. Kita jumpa wanita. Itu yang salah. Okey. Jadi apa yang saya nak tegaskan di sini, penderaan salah. Kalau ada berlaku yang kita rasa itu satu yang penderaan, perlu diberhentikan. Tak kisahlah terhadap lelaki ke perempuan ke kanak-kanak, tak kisah. Orang tua. Kalau haiwan pun kita kisah. Ini kalau dapatlah manusia. Okey. In fact tadi masa soalan segmen ya ataupun tidak, saya ada cakap dengan tanya doktor, perlukah kita ada jabatan ataupun kementerian yang khusus untuk lelaki? Lelaki yang didera. Taklah macam khusus kan kita ada kementerian wanita. So kita kena ada satu kementerian untuk lelaki. And you actually say yes, right? Itu bukan, itu kementerian yang menjaga kebajikan lelaki. Yes, okey, betul. Okeylah. Tetapi beza dengan jabatan yang kendali lelaki-lelaki yang didera. Sebabnya jabatan itu tidak akan ada orang yang datang. Sebab itu orang tahulah. Betul. Jadi kalau ada persatuan untuk lelaki-lelaki didera, kalau presidennya itu, maknanya dia itu orang juga. kata dia ni dah berapa kali kena dera. Should we just create macam kita buat kementerian untuk lelaki? Maknanya I don't know. Saya rasa macam tu kata. Tadi kawan kita tu kata macam why not, sebab lelaki juga perlukan perhatian. Komen. Betul. Segelintir. Tapi kenapa tidak ada kementerian yang menjaga kebajikan keluarga yang sudah ada sekarang? Sebabnya kita kena, macam saya kata itu, kita kena mempentingkan keluarga, institusi keluarga itu sendiri. Daripada kita kena mengajar skill ke ibu bapaan itu, bagaimana menjadi parenting skill, macam mana untuk jadi ibu bapa. Jadi kita ajar anak-anak kita sebelum kita ada anak lagi tentang bagaimana untuk menjadi ibu dan bapa. Dan kita ajar, kita mengelakkan supaya tidak berlaku penderaan itu. Dan kalaulah ada kes-kes penderaan, mereka boleh melaporkan di Jabatan Kebahagiaan Keluarga contohnya. Di dalam itu ada menangani orang-orang isteri yang didera, suami yang didera dan ini. Jadi dia orang datang, dia orang tak tahu dia orang pergi ke mana. Maksudnya kalau kita sudah ada label kan, mereka datang untuk, dan kebanyakan tidak datang. Memang takkan datang lah. Stigma tu kan ada kan. Obvious sangat. Tapi kita kena sediakan sebagaimana yang kata itu, dia perlukan tempat, platform untuk dia orang bercerita. Kita perlu ada, tetapi kita tidak perlu kategorikan dia itu sebagai untuk lelaki yang didera. Itu kalau tidak takkan dapat. Sebab saya rasa benda ni macam rangkaian jugalah kalau ia berlaku kepada mungkin ialah dulu pendedahan dengan ibu bapa yang zaman itu tidak ada. Mungkin apa yang kita lihat itulah sebenarnya kehidupan. Betul. Bila kita dah semakin berkembang sekarang dengan era teknologi digital sekarang ni, everything kat hujung jari kita dah tahu ni salah. Betul. Ini dera ni. Maknanya aku mangsa dera. Okey, bagaimana juga sebelum kita nak end of this thing lah, macam mana kita nak terangkan hari ini doktor tentang isu suami, penderaan suami ni? Okey. Macam mana kita nak buang stigma, macam mana kita nak bagi tahu kat semua orang ini boleh menjadi masalah serius kalau kita tidak bendung. Betul. Boleh menjadi masalah serius dan dia boleh menyebabkan mereka itu kemungkinan mendapat kemurungan, penyakit anxiety, dan itu yang kita cuba nak elakkan. Jadi apa yang saya harapkan, kita tahu yang penderaan kepada suami ada berlaku. Dan bagaimana kita mahu membantu mereka untuk mendapatkan bantuan dan membantu mereka yang menjadi pendera itu supaya berhenti, dan kita kena kenal juga kenapa mereka menjadi begitu. Mesti ada sebab-sebab yang boleh diperbetulkan. Jadi dalam arti kata lain, kita hendak menghentikan kejadian-kejadian ataupun kes-kes penderaan ini. Dan kepada suami sebenarnya tolong dapatkan, dan kita kena bantu mereka sebab mereka adalah mangsa dan mereka perlu dibantu. Baik. Saya harapkan isu hari ini, terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir bersama kami. Jangan sedih datang lagi. Oh tidak. Doktor? Cuma takut betul atau tidak aja. Oh ya. Baik, kepada anda di luar sana, ingat seperti yang kita kongsikan dan kita ulang beberapa kali, penderaan ini tidak mengenal usia maupun jantina. Betul. Yang penting kita harus hentikan penderaan
supaya hidup akan menjadi aman dan harmoni, insya-Allah. Baiklah kawan-kawan, kita berjumpa lagi minggu hadapan dengan topik yang lebih transparansi. Pastikan hidup anda akan lebih awesome jika anda terus terang, terbuka dan pastinya transparansi. Saya Farah Fazana. Bye bye. Thank you, Doktor. Thank you.